الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan dan dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli Jawatankuasa Masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi umur yang panjang kepada kita, masih lagi memberi kesihatan yang baik kepada kita, dan kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan untuk kita bawa ke hari akhirat nanti. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan mula masuk satu buku yang dinamakan sebagai Akhlakul Mu'minin. Buku ini buku yang dikatakan Akhlakul Mu'minin ini dalam bahasa Arab, dan muka surat dia sebanyak 470 muka surat. Oleh kerana buku ni panjang dan saya buat ringkasan dan saya tulis sekali lagi dalam bentuk PowerPoint ni, sama-sama kita mengambil pengajaran, istifadah dan nasihat-nasihat daripada kitab yang dinamakan sebagai Akhlakul Mu'minin, akhlak orang-orang yang beriman. Ayuhal ikhwatul kiram, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inna hayatal barzakh tabda'u bil maut. Dikata sesungguhnya kehidupan alam barzakh ni bermula dengan mati. Sekarang kita berada di alam dunia. Sebelum kita pergi ke alam dikatakan alam akhirat tu, syurga dan neraka tu, wajib melalui satu alam dinamakan sebagai alam barzakh. Masa dalam kubur tu alam barzakh. Berada dalam barzakh ni bukan bermakna biasa-biasa. Dia bergantung kepada apakah yang kita telah membuat persiapan untuk ke alam sana. Wa kalimatul barzakh fil lughati tutlaqu 'ala al-hajiz allazi yakunu baina syai'aini. Perkataan barzakh ni dalam bahasa Arab makna dia pemisah. Kan kalau kita tengok laut kan, ada laut yang tawar, ada laut yang masin. Maksud tawar tu sungai kan. Apabila air sungai bertemu dengan air laut, dia ada pemisah antara dua tu, dipanggil barzakh. Okey. Begitulah juga dengan alam dunia, alam akhirat, tengah-tengah tu dia ada barzakh. Barzakh tu dikatakan sebagai alam yang kita wajib tempuhi sebelum kepada mahsyar. Maknanya itu dalam kubur tu dinamakan sebagai alam barzakh. Wa amma fil istilah, adapun dari segi istilah, fahiya darul lati ta'ti ba'dal maut, iaitulah satu dar, satu negeri, satu apa dipanggil, dar negeri lah, negeri dunia, negeri akhirat, tengah-tengah tu. Dan dia bermula selepas mati, wa tamtaddu ilal ba'si. Dia alam barzakh ni, kita berada di sana tu bukan sekejap, lama, sampailah hari kebangkitan, hari kiamat kan, hari kehancuran, hari kebangkitan tu. Maknanya kalau orang tu mati dulu kala, katakanlah Firaun kan, Firaun tu mati dah berapa ribu tahun, lebih dalam 6,000 tahun kan. 6,000 tahun tu dia berada di alam barzakh tu, pagi petang kena seksa kan, lama kan, bukan sampai hari ni, sampai kepada hari kebangkitan sekali lagi. Manakala orang-orang yang soleh berada di alam barzakh, setiap masa berada dalam keadaan yang nikmat, bukan sekejap, lama. Maknanya kalau di alam barzakh tu dalam keadaan yang senang, confirm ahli syurga. Kalau alam barzakh tu berada dalam keadaan yang kena seksa, confirm ahli neraka. Itu tanda-tanda dia, na'udzubillah kan. Liqaulihi ta'ala, kerana ta'ala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Di belakang mereka ada satu alam dinamakan barzakh, dan dia berpanjangan sampai kepada hari kebangkitan sekali lagi. Itu kita kena yakinlah bahawa kalau kita nak hidup di sana aman damai, kita kena tahu jalan. Jalannya adalah jalan orang-orang yang soleh. Mawdu'una al-yawma an akhlaqil mu'minin. Tajuk kita malam ini berkaitan dengan akhlak orang-orang yang beriman. Fa'lamu ayyuhal ikhwah anna al-akhlaq az-zamimah yuwallidu ba'daha ba'dan kama anna al-akhlaq al-hamidah yuwallidu ba'daha ba'dan. Dia kata, wahai saudaraku dan saudariku yang dikasihi, sesungguhnya akhlak yang buruk, akhlak yang jahat, akhlak yang keji, dia sebahagian daripada dia tu beranak. Tahu beranak? Tidak apa istilah beranak? Berkembang. Katakanlah orang tu tak semaya dah. Dengan dia tak semaya ni, bukan setakat tak semaya, dengan dosa tak puasanya, dengan tak tutup auratnya, dengan judinya, dengan ngopaknya, dengan gotu, dengan god ni, kerana dia tak semaya sekara tu menyebabkan dia suka buat maksiat. Itu dipanggil al-akhlaquz zamimah yuwallidu ba'daha ba'dan. Akhlak yang buruk akan jakit, dia suka benda jahat. Betul tak? Kama annal akhlaqal hamidah yuwallidu ba'daha ba'dan. Begitulah juga akhlak yang mulia, benda baik. Katakanlah orang tu memang dia jaga semaya. Apabila dia jaga semaya jemaah, katakanlah, dengan sendirinya dia akan baca Quran, dia akan datang ke kuliah maghrib, dia akan bangun malam qiyamul lail, dia akan bertasbih, dia akan istighfar, dia akan dipanggil benda baik ini. Bukan setakat semaya saja, tapi dengan sendirinya beranak juga. Ada maksud beranak, berkembang. Dia buat benda baik, akan berkembang menjadi benda baik juga dia akan buat. Betul orang soleh kan, akhlaknya baik. Sebab seluruh kehidupan dia tu baik. Manakala orang jahat, memang kehidupan dia jahat. Go tu dia buat, go ni dia buat, go tu dia buat, go ni dia buat. Betul tak? Dipanggil akhlak yang mulia akan berkembang menjadi akhlak yang mulia. Manakala akhlak yang buruk akan berkembang menjadi akhlak yang buruk juga. Okey. Tatajalla abhas suwaril al-akhlaqiyah fi qudwatina wa habibina an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok akhlak yang terbaik, akhlak yang terpuji, akhlak yang paling mulia, kita tengok pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah katakan, sesungguhnya kamu ini wahai Muhammad mempunyai akhlak yang paling mulia kan, yang paling agung. Maknanya kita kena belajar akhlak Nabi itu kan, kena ikut. Wa mimma yatawajjabu 'alal mu'min ay yatahalla bitilka sifat allati akhbaratna anha al-ahadits an-nabawiyyah asy-syarifah wa min baini tilka al-akhlaq was sifat nazkuru ma yali. Dia hadis akhlak Nabi ni diceritakan oleh hadis-hadis Nabi yang mulia, hadis-hadis Nabi yang sahih kan, yang sahih. Di bawah ini disebutkan beberapa akhlak yang mulia. Apa dia? Yang pertama, awalan yasunul mu'minu lisanahu 'anil khawdi fi a'radin nas wa 'adami intihakiha la bil qawli wala bil amal. Yang pertama dikata orang mukmin ni, kita orang mukmin ni wajib menjaga lidahnya, wajib menjaga lisannya daripada mencaci orang, mencela orang, mengumpat orang, mencari keaiban orang. Boleh? Akhlak yang pertamanya, boleh tak? Berdalam kepala kita, akhlak yang pertama adalah wajib bagi orang mukmin menjaga lisannya daripada mencari keaiban orang lain. Memang orang tu buat jahat, kita pergi cerita ke orang tu buat apa, maka bermakna lidah kita tak amanah kan. Maknanya kita kena jaga lidah kita. Wa adami intihakiha la bil qawli wala bil amal. Kita tak boleh nak cari keburukan dia ni sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Oh dia meninggal gini kan. Maknanya kita mencari keaiban orang. Jangan sekali-kali mencari keaiban orang. Kalaulah keaiban orang tu sampai kepada diri kita, apa kita kena buat? Sebar tak boleh sebar. Ambil cok, cakur,
boh dalam tanah. Boleh faham tak? Maknanya ambil kali-kali buat gapo tu, aku nak tahu benda yang aku tahu kepada orang ni duduk dalam tanah, simpan situ. Jangan sekali-kali sebarkan. Kalau kita sebarkan bermakna kita tidak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, jaga lidah. Yang kedua, yu'awwidu al-mu'minu lisanahu ala qawlil kalamit tayyib. Biasakan lidah kita ni bercakap dengan benda baik. Amanahnya, jujurnya, berkata benarnya, baca Qurannya, zikirnya. Maknanya yu'awwidu, dipanggil membiasakan lidah kita ini berkata dengan perkataan yang baik. Allazi yaqulu minal alfazi sayyi'ah, yang tak ada benda buruk pada lidah kita, kan? Tu maknanya, sebab itulah kita cita-cita kita ni nak ke syurga, kan? Nak ke syurga ni yang pertama kena jaga lidah. Lidah kena jaga. Yang pertama tadi dia kata apa? Jangan mencari keaiban orang. Yang kedua, biasakan lidah kamu dengan perkataan-perkataan yang baik sahaja. Okey, yang ketiga, salisan, yu'azzizul mu'minu imanahu billahi bimumarasatil ibadat wal hifaz 'anil akhlaq wa husni ta'amulihi ma'an nas wa tanazzuhi 'anil ityan bil razail. Yu'azzizul mu'min imanahu billahi bimumarasati al ibadat. Kita kena rasa iman kita ni, kita rasa aziz, rasa megah dengan iman yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, kan? Dengan kita menambahkan iman kita ni dengan kita memperbanyakkan ibadat. Kalau boleh qiyamul lail setiap malam, kan? Kalau boleh baca Quran setiap hari. Kalau boleh zikir tu perbanyakkan. Betul lah orang tanya kita, kan, perjalanan daripada Lundang ke Tumpat maka masa 30 minit, kan? Kalau kita jawab lah, kalau tanya kita perjalanan daripada Lundang ke Tumpat maka masa berapa lama, kita katakan 30 minit. Tapi orang yang soleh dia tak kata gitu. Perjalanan saya daripada Lundang ke Tumpat memakan masa 200 tasbih pada hari biasa. Tapi kalau hari yang jam memakan masa 300 tasbih. Maknanya dalam perjalanan tu dia sambil bawa kereta, dia astagfirullahalazim lah. Dia ada seorang tu, kan, dia lepas taksi, kan. Dia lepas taksi ni adalah penumpang belakang. Setiap kali berhenti di traffic light, dia buka handphone dia tu yang ada Quran tu, dia tengok, dia baca, kan. Jadi penumpang belakang tanya dia lah, wahai pemandu taksi, masa kerja pun baca Quran juga? Kata tak, saya hanya tengok Quran untuk saya hafal. Selepas tu apabila taksi bergerak, saya ulang balik apa yang saya hafal ketika mana saya berhenti di traffic light tadi. Maknanya jiwa dia adalah jiwa yang hidup. Tu maknanya walaupun di traffic light tu, kan, duduk saja, kan, buat gapo. Okey, kan? Okey, kan? Itu yang pertama. Yang dia kata wal hifaz 'anil akhlaq wa husni ta'amulihi ma'an nas. Akhlak kena jaga, pergaulan dengan manusia kena jaga, wa tanazzuhi 'anil ityan bir razail. Benda-benda buruk jauhkan diri daripada benda-benda yang apa yang buruk, kan, jauhkan diri. Rabi'an, yang keempat, at-tasamuh wa tawadhi' an isa'atil akharin. Orang buat jahat pada kita buat baik pada dia. Boleh. Orang menyakiti hati kita maafkan dia. Jangan berdendam. Sebagaimana Hasan Al-Banna pernah menyatakan bahawa, perasan tak kalau zaman dulu, kan, kau ada lagi dah ni, tak ada ni, kan? Wapau, orang nak makan wapau tu dipekon dengan batu atau dengan kayu, kan? Kena wapau, duduk lah, kan? Maknanya orang menyakiti hati kita, tapi pokok pau tu sanggup lagi beri buah pada orang yang pekong dia. Macam tu lah juga kita dengan orang lain. Orang lain menyakiti hati kita bukan tak terasa hati, Allahu Akbar, terasa hati, tapi afautun nas. Sebab apa? Saya memaafkan orang lain kerana aku nak mengharapkan keampunan ilahi. Kalau kita tidak maafkan orang lain, macam mana Allah Ta'ala nak maafkan kita? Kita dengan Allah Ta'ala ni banyak dosa. Kita maafkan orang lain, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Jadi patut dalam satu hadis setelah saya, wa ahsin ila man asaa ilaika. Buatlah baik kepada orang yang buat jahat kepada kamu.
orang mengupak kamu ke, orang menyakiti hati kamu, kamu, saya maafkan. Walaupun dia tak minta maaf dengan kita, walaupun dia tak jumpa dengan kita, at-tasamuh wa tawadi an isa'atil akharin, maknanya kita kena maafkan orang lain. Boleh kan? Sebab kalau kita ni berdendam dengan orang, jiwa kita tak akan tenang juga. Dengan orang tu tak kena, dengan orang ni tak kena, dengan cuba kita maafkan semua orang, jiwa kita pun rasa tenang, tak ada rasa gapo. Khamisan, yang kelima, dhabtun nafsi wa mujahadatuha anil ityan bil ma'asi. Cuba kita tahan jiwa kita daripada melakukan maksiat. Boleh. Dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa lidah, dosa kaki, dosa tangan, yang pada minggu lepas saya sebutkan tentang dosa-dosa itu kan. Cuba kita tahan diri daripada melakukan dosa. Yang keenam, sadisan, at-tamassuk bi'ada'il fara'id wal ibadat. Benda fardu, benda wajib, benda ibadat, benda sunat, perbanyakkan, jangan tinggal. Okey, boleh. Muslimin dan muslimat sekalian, min akhlaqil mu'minin as-salatu fil jamaah. Di antara akhlak orang mukmin adalah sembahyang secara berjamaah. Mungkin pelik dah. Sembahyang jemaah ni akhlak orang mukmin, tak pernah dengar kan? Apa makna akhlak? Akhlak ni makna dia satu perbuatan yang terbit daripada hati. Katakanlah kita jumpa duit seribu rijal, orang tinggal duit seribu rijal di katakanlah di stesen Bahrok, kita ambil duit tu? Tak. Sebab terbit daripada hati kan. Begitu juga kita dengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa kita buat? Pergi masjid. Itu dipanggil akhlak. Maka dikata di sini, di antara akhlak orang mukmin adalah sembahyang secara berjamaah. Itu akhlak tu. Inna as-salata hiya as-silatu bainal 'abdi wa rabbih. Sesungguhnya solat yang kita tunaikan sembahyang 5 kali sehari semalam ni, dia merupakan hubungan di antara hamba dan Tuhannya. Nak ke syurga ni, atas dunia ni, kita kena kenal Tuhan, kita kena kenal Allah, kita kena ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam juga kita nak pergi jalan muhajir dah. Nak pergi jalan muhajir ni, kita kena kenal tuan rumah tu, barulah kita boleh masuk rumah dia. Kita nak masuk ke syurga ni, kita kena ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala baru boleh masuk syurga. Jadi bermakna orang yang tak sembahyang, hubungan dia dengan Tuhannya putus hubungan. Kalau putus hubungan dia dengan Allah Ta'ala, syurga macam mana? Tak ada harapan. Tak ada harapan. Okay. Wahya rukunun min arkanil Islam, di mana sembahyang merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5. Faman hafaza 'alaiha faqad hafaza 'ala din. Siapa yang jaga sembahyang, bermakna dia menjaga agamanya. Wahyal alamatul lati tumayyizul muslimah an ghairihi. Sembahyang ni membezakan antara orang mukmin dengan bukan orang mukmin. Kalau dia orang yang mukmin, dia tu orang Islam, dia sembahyang. Kalau dia tu bukan orang Islam, dia tak sembahyang. Okey kan? Jadi apakah hukum orang tak sembahyang? Adakah dia kafir? Tak jadi kafir lagi kalau dia tidak ingkar lah. Kalau dia tak sembahyang, berdosa besar. Kalau dia mati, tanam di kubur Islam. Cuma Islam ni benda zahir, iman benda dada kan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman Nabi kan. Yang 6 tu, itu dipanggil benda dada. Benda luar, semaya, puasa, zakat, haji kan, benda luar dipanggil Islam. Maka sembahyang ni menandakan bahawa dia seorang Muslim. Kalau dia tak sembahyang, tak ada tanda sebagai seorang Muslim. وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. Sehari semalam Allah Ta'ala fardukan kepada hamba-hambanya 5 kali sembahyang, 5 waktu. وَأَوْجَبَ أَدَاءَهَا فِي أَوْقَاتِهَا. Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang ni dalam waktunya. Zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar, dan seterusnya lah. Haitsu inna as-salata imtihanun minallahi liya'lama man yuti'uhu wa mimman yuti'u syaitan. Sembahyang ini merupakan ujian daripada Allah. Ujian. Ramai yang lulus dan ramai yang tak lulus. Contoh dia adalah orang sakit. Kita orang Melayu ni kan pantang payah sikit. Memang sembahyang ni, cuba pergi hospital kan. Hospital, ya Allah, ramainya tak sembahyang.
sebab dia kata sakit. Cuba orang nak pergi ke umrah kan, naik kapal terbang pun ramai tak sembahyang kerana susah kan. Jadi sebenarnya sembahyang ni merupakan ujian daripada Allah Ta'ala, liya'lama man yuti'uhu mimman yuti'u syaitan, untuk Allah Ta'ala tahu siapa yang taat dia, siapa yang taat syaitan. Itu sembahyang. Jadi kalau tak sembahyang yang pertama tadi, hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan Allah Ta'ala terputus. Dan yang kedua, orang tak sembahyang bermakna dia telah mentaati syaitan. Terbahaya kan. Wassalatu qurbun minallahi wa unsum billah. Sembahyang ni mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun kan. Keadaan seorang hamba yang paling hampir dengan Tuhannya, kepada Allah Ta'ala ni paling hampir ketika mana? Ketika sedang sujud. Maka perbanyakkanlah sujud tu. Betul kalau kita sembahyang sunat kan, lam sujud tu biar lam. Boleh kan? Sebab kita dengan Allah Ta'ala ni, kita nak ngadu, kita nak minta gapo, nak minta maaf, minta ampun, gapo-gapo dalam sujud. Wahya masdarun mutajaddidun li taqatir ruhiyah. Maka dia kata sembahyang ni untuk kita nak cah jiwa kita. Kan kita guna handphone kan, tak ada bateri kita cah kan, tapi handphone ni sekali sehari ya tak cah kan. Tapi sembahyang ni, manusia ni pada dia tu, dia kena cah 5 kali. 5 kali dia kena cah. Masa waktu zuhur dia kena semayang, masa waktu asar dia kena semayang, masa waktu maghrib dia kena semayang, waktu masa isyak dia kena semayang, masa waktu subuh dia kena semayang. Wa qad tuwzi'at awqatuha 'ala al-laili wan-nahari li muwasalati tazawwudi wa tajdidi ar-rasid min az-zad. Dia kata sembahyang ni diwajibkan 5 kali sehari semalam. Ada bahagian siang hari, zuhur dan asar, dan ada bahagian malam, maghrib, isyak dan subuh. Sebab apa dia kata limawasalati tazawwud. Tazawwud di mananya sentiasa ada bekalan. Itu maksud sembahyang. Maknanya sentiasa ada bekalan. Duduk sekejap zuhur sembahyang, duduk sekejap asar sembahyang. Sentiasa ada bekalan kan. Okey. Wa tajdidi rasid min az-zad. Baru sama barulah tak putus. Wa fiha istirwah. Sembahyang ni apa kita rasa? Kita rasa rehat, kita rasa tenang, kita rasa. Sebab itulah kalau suami isteri ada pertengkaran, cara terbaik adalah sembahyang sunat. Tengah marah ni, kan, ambil sembahyang 2 rakaat. Suami sembahyang 2 rakaat, isteri sembahyang 2 rakaat. Confirm, lepas tu tak badah. Betul tak? Confirm tak badah kan. Okey. Wa khulusun min masyakilil hayati wa inaiha. Dan kita duduk dunia ni kan, kerjanya, penatnya, serabutnya, apa lagi kerja atas dunia ni kan, dengan banyak tugasannya. Masa waktu zuhur kita pergi sembahyang, apa kita rasa jiwa kita? Tenang. Kan kita datang sembahyang subuh berjamaah kan. Lepas sembahyang subuh berjamaah ni tuan-tuan sekalian, jiwa kita memang rasa tenang ya kan, rasa sedap, rasa jili, rasa happy, rasa apa lagi. Tu makna pentingnya sembahyang berjamaah. Baina yadayillahi fi khusyu'in wa khudu'in. Kita sembahyangkan khusyuk, kita tunduk kepada Allah. Wa ka'anna as-salata mi'rajun li arwahina ila Allah ba'idan an fitanil hayat. Dia perasan tak dalam Isra dan Mi'raj? Apa maksud Isra? Apa maksud Mi'raj? Isra di makna dia perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dipanggil Isra. Mi'raj naik ke langit dipanggil Mi'raj. Maka sembahyang merupakan Mi'rajul Mu'min. Sembahyang merupakan Mi'raj. Tahu Mi'raj kan? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita sembahyang ni merupakan Mi'raj. Tahu terjemah Mi'raj Nabi tu kan? Itu Mi'raj secara kan. Jadi maknanya sembahyang ni maknanya roh kita ni naik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maknanya roh kita ni naik ke atas. Okey. Man yuqbilu as-salata biqalbin naqiyyin wa niyyatin khalisatin. Siapa yang menunaikan sembahyang, sesiapa yang datang menunaikan sembahyang dengan hati yang bersih.
Sebab itulah kita nak semaya ni daripada rumah lagi kita kena niat dah. Betul tak? Niat nak bagi semaya tu maknanya dia pahala sembahyang jamaah ni bukan dia bermula di masjid, tapi dia bermula daripada kita ambil air semaya kat rumah tu kan. Katakanlah masa waktu jemaah kan, esok kan kita mandi, dah bermula dah pahala, dah mula-mula pahala kan. Waliyatin khalisatin, dan niat yang ikhlas. Memang dah nak semaya dia dengan ikhlas kan, tak ada dah rasa nak tunjuk pada orang tu, tak ada kan. Wa yafuddullahu alaihi min hidayatihi wa sakinatihi wa rahmatihi. Allah Ta'ala limpahkan kepada seorang hamba yang menekan sembahyang tadi hidayahnya, sakinah, sakinah, ketenangannya, rahmat Allah Ta'alanya, bima yu'ayyinuhu ala mujabahatil hayati bikulli tami'nanin wa istiqrarin nafsi. Orang yang jaga sembahyang ni, terutama sembahyang berjamaah ni, hidup dia relax, tak serabut kan, tenang. Sebab itulah orang mukmin apabila dia mendapat berita baik, dia jangan terlalu gembira. Sebab apa jangan terlalu gembira? Sebab kalau dia terlalu gembira bahaya. Contohnya orang mula kahwin kan, orang kahwin kan, hari pertama kahwin, ya Allah, terlalu happy. Tapi apabila dia balik dengan isteri dia, berat. Sebab terlalu happy sangat. Sebab itulah kita ni kena sederhana. Begitu juga apabila kita ditimpa musibah, kita ni sedih, jangan terlalu sedih. Orang mukmin jangan terlalu gembira dan jangan terlalu sedih. Jangan sedih, katakanlah sedihlah kan, sedih, jangan terlalu sangat. Maknanya betul orang yang sembahyang ni jiwa dia tenang. La faza', tak ada rasa gelisah. La faza' la qalqa, tak ada rasa takut, tak ada rasa gelisah. La dha'f, tak ada rasa lemah. Wa yatahassanu diddal fitani wal fahsya wal munkar wa naza'ati syaitan. Dan dia boleh, makna jiwa dia ni nak lawan syaitan, nak lawan benda tak comel, nak lawan benda kemungkaran, dia ada dalam hati dia ni ketenangan jiwa kan. Fayakunu fi hifzillahi wa ri'ayatihi sya'iran bi ma'ayatillahi aina ma sara wa haitsu ma halla. Di mana dia berada, dia rasa dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya orang yang jaga sembahyang, tak ada rasa apa-apa kan. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh faham ya? Ada nak tanya? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsyadana ila anna zunubal insan tuda'u ala ra'sihi wa katafaihi. Cuba pasti betul-betul ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawa dosa manusia ni terhimpun di mana? Pernah dengar tak? Dosa manusia ni terhimpun di mana? Terkumpul di mana? Ada dua tempat. Yang pertama di kepala, yang kedua di bahu. Okey, boleh. Ini hadis hadis. Fa indama yarka'u wa yasjudu fi sholati fa inna zunubahu tasqutu anhu. Ketika mana dia rakaat dan ketika mana dia sujud kan, dosa yang terhimpun di kepala dan dua bahu tadi berguguran jatuh. Pernah dengar ke? Ini hadis, daripada kita baca hadis lah. Maknanya dosa manusia dia terhimpun di kepala dan dua bahu ni. Ketika mana dia rakaat dan dia sujud kan macam kita tengok orang curah tanah dengan lori kan, macam itulah guguran jatuh kan. Fa inna zunubahu tasqutu anhu. Lihaza, oleh sebab itu dia kata yustahabbu al-italah fi sujudi wa ruku'. Ketika mana kita sembahyang sunat lah, kalau sembahyang wajib ni, fardu berjamaah ni kita kena ikut imam. Imam dia tak boleh lama sangat, dia kena imam makmum. Yustahabul italah, dia kena sujud lama supaya dosa dia tu jatuh kan. Waruqa, sujud dan ruqa'. Haitsu innaha fursatun 'alal mar'i istighlaluha, di mana itulah peluang untuk kita nak gugurkan dosa-dosa kecil kita. Malam ni dapat satu ilmu, iaitu
dosa kita yang kecil tadi, dosa kita yang banyak tadi akan berguguran jatuh ketika mana kita sedang sujud. Maka perbanyakkanlah dan perlamakanlah sujud supaya dosa kita berguguran jatuh. Wastushhida bima wurida fi sahih Ibn Hibban. Apa hadis dia? Riwayat Ibn Hibban, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi kulliha fa wudi'at 'ala ra'sihi wa 'atiqaihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Innal 'abda, seseorang tu, idza qama yusalli, ketika mana dia sembahyang, utiya bi dhunubihi kulliha, dosa dia semua sekali ni dibawa. Dibawa yang pertama, fa wudi'at 'ala ra'sihi wa 'atiqaihi. Yang pertama atas kepala, yang kedua di bahu. Atikan. Sini kan bahu sini man atiqaihi atikun. Kau tekok atikun kejap. Kejap. Fa kullama raka'a aw sajada, ketika mana dia rakaat ataupun sujud, tasaqatat anhu, maka dosa dia tadi berguguran jatuh. Berguguran jatuh kan. Contohnya macam kita kocok pokok yang daun dah kering tu kan, kita kocok kan, macam tu dah dijatuh. Jadi maknanya kalau kita nak supaya dosa kita ni berguguran jatuh, maka kita kena perbanyakkanlah dan perlamakanlah melakukan sujud, terutama pada sembahyang sunat, sembahyang fardu, sembahyang sunat, tahajudnya dan sebagainya kan. Okey. Wa li ahammiyati sholati fil jama'ati yaqulu al-Hasan al-Basri. Pentingnya sembahyang berjamaah ni tuan-tuan sekalian, tak ramai yang tahu, tak ramai yang sedar, tak ramai yang nampak. Dia kata apa? Hasan al-Basri ni berkata, in man'athu ummuhu min salatil isya'i fi jama'atin syafaqatan alaihi lam yuti'hu. Dia, ibu kita dengan ibu ni kita kena taat kan, betul tak? Tapi dia kata kalau sekiranya ibu dia menghalang dia daripada datang ke masjid waktu isya untuk sembahyang berjamaah, balik kata sia kau awal kan, malam-malam kena pergi juga. Masa ni tak apalah, sebab kita ada lampunya, keretanya, motor zaman dulu mana ada kan, dengan pelita yang gelap dengan apa. Dia kata sia kau awal ni. Lam yuti'hu. Hasan al-Basri kata dia tidak akan taat kepada ibu dia dalam masalah ini. Wa qala aidan, dan dia berkata lagi, idza fata ahadakum salatul jamaah falyastarji. Sesiapa yang di kalangan kamu yang terluput sembahyang berjamaah, maka dia kena cek diri dia. Fa innaha musibatun, dia ditimpa musibah. Orang tak mari sembahyang jemaah ni adalah orang yang tertimpa musibah. Kita sebut musibah ke apa dia? Rumah terbakar, musibah kan. Banjir, musibah kan. Tapi rupa-rupanya orang tak mari sembahyang jemaah ni musibah yang besar. Musibah yang besar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu idza fatathu salatul isya jama'atan ahya baqiyat lailatihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dikata, sekiranya dia tertinggal sembahyang berjamaah isya sekali waktu je dia tertinggal, mungkin dia ada hijau dan sebagainya, dia tak tidur malam. Maknanya dia berjaga malam dengan Qurannya, dengan zikirnya, dengan istighfarnya, dengan tahajudnya, dengan apa-apa je sampai subuh, sekerana nak ganti balik yang dia tertinggal sembahyang isyak berjamaah tadi. Hebatnya orang yang zaman dulu kan. Dan kita sekali-sekala apa salahnya kan, dia tertinggal satu waktu ni, maknanya ya Allah, tak tidur malam kerana rasa menyesal, dan diganti dengan ibadat-ibadat yang lain. Wa qala Umar radhiyallahu anhu Umar radhiyallahu anhu berkata, inna ahammakum indis salatu, benda yang paling penting pada kamu wahai wahai sahabat-sahabatku adalah sembahyang. Man hafizaha wa hafaza 'alaiha hafiza dinah. Siapa yang jaga sembahyang
maka dia bermakna dia menjaga agamanya. Wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adhiya. Siapa yang mencuaikan sembahyang, yang mengadik-adikkan sembahyang ni, maka benda lain lagi benda lain lagi mudah untuk dia nak langgarkan. Mana orang jaga sembahyang ni jaga dengan betul. Kita kena ingat, tidak ada sembahyang yang sempurna melainkan secara berjamaah. Tidak ada sembahyang yang sempurna melainkan secara berjamaah. Fadluhu, apakah lebihnya sembahyang berjamaah? Man sarrahu an yalqallaha azza wa jalla wadan musliman. Siapa yang rasa dalam diri dia nak jumpa Allah Ta'ala di hari akhirat dalam keadaan yang selamat, siapa yang rasa diri dia nak jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan selamat, falyuhafiz ala haula'i salawatil maktubat haitsu yunada bihinna, maka dia kena jaga sembahyang berjamaah di mana sahaja dia berada. Katakanlah dia waktu zuhur dia dengar azan di Pengkalan Cepa, maka carilah masjid di Pengkalan Cepa tu. Katakanlah minggu depan dia ada kerja di Tumpat, masuk waktu asar dia dengar azan di Tumpat, dia carilah masjid di kawasan Tumpat. Maknanya man sarrahu an yalqallaha azza wa jalla wadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawatil maktubat haitsu yunada bihinna. Sesiapa yang rasa dia nak jumpa Allah Ta'ala di hari akhir dalam keadaan yang selamat, maka dia kena jaga sembahyang 5 waktu ni di mana sahaja dia dengar azan. Boleh faham kan? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua kita datang jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan seorang diri. Jadi kalau kita tak nak menjadi orang yang rugi, tolong jaga sembahyang fardu 5 waktu secara berjamaah. Fa innahunna min sunnil huda. Kerana sembahyang berjamaah 5 kali sehari semalam ni merupakan sunnah Nabi. Wa inna Allah azza wa jalla syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Kerana Allah Ta'ala sendiri yang mensyariatkan kepada Nabi kamu sunnah tadi, sunanul huda tadi. Wa ma minkum illa walahu masjidun fi baitihi. Dia kata semua kamu ni ada tempat semaya di rumah kan? Ada tak tempat semaya kat rumah? Ada kan? Kan di sudut, satu sudut tu kita buat tempat semaya kan? Walau sallaitum fi buyutikum, kalaulah kamu ni semaya kat rumah kamu, tak mari masjid, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana orang yang tak datang masjid semaya kat rumah, la taraktum sunnata nabiyyikum, bermakna kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu. Kamu kata kamu cintakan Nabi, tapi kenapa kamu tak ikut sunnah Nabi? Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum, sekiranya kamu tinggal sunnah Nabi, bermakna kamu tersesat jalan. Walaqad ra'aituni wa ma takhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaquhu. Aku perhati dia kata orang yang tak datang sembahyang berjamaah ni adalah orang yang munafik. Orang yang munafik tu zaman dululah kan. Zaman dulu maknanya orang, tapi sebenarnya tak datang sembahyang berjamaah ni sifat orang munafik. Bukan kata-kata itu orang munafik. Mu tak bagi sembahyang berjamaah, mu munafik, bukan. Sifat mana? Apa? Katakanlah orang bercakap bohong kan. Cakap bohong tu sifat munafik ada pada diri dia. Jadi orang tak datang sembahyang berjamaah bermakna sifat munafik ada pada orang tersebut. Tu bahayanya tak datang sembahyang secara berjamaah. Walaqad ra'aitu ar-rajula yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi as-saff. Insya-Allah kan. Aku tengok dia kata ada seorang tu dia sakit, lumpuh, tak boleh nak bergerak, tapi jiwa dia jiwa yang kuat. Nak datang juga masjid, terpaksa dipapah oleh 2 orang lelaki. Hatta yuqama fi as-saff, dipapah oleh 2 orang lelaki dan datang bawa ke masjid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma min rajulin yatawadda fa yusinul wudu. Tidaklah seorang tu dia berwuduk dan memperelokkan wuduk dia, summa ya'ti masjidan minal masajid, dia datang ke masjid untuk menjalankan solat, fayaqtu khutwatan, dia langkah ke masjid. Dia langkah ni maksudnya jalan kaki ke, dengan basikal ke, dengan motosikal ke, dengan kereta ke, illa rufi'a biha darajah. Orang datang masjid ni kan, dia angkatkan darjat dia. Au hutta anhu biha khati'ah, satu langkah mengangkat darjat
satu langkah membuang dosa, au kutibat lahu biha hasanatun, dan satu langkah mendatangkan pahala. Pergi dan balik 5 kali sehari semalam. Orang yang nampak cinta masjid, orang tak nampak tak cinta masjid, sebab tidak ada ilmu kan. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita sambung lagi. Jadi saya katakan bahawa buku ni memang hebat. Memang saya baca buku ni memang Allahu Akbar. Alangkah baiknya kalau aku boleh kongsikan buku Akhlakul Mumin karangan Hasan Jaudah ni kepada masyarakat. Setara kita tengok dia bicara bab semaya ni pun, ya Allah, tingginya ilmuannya, benda yang kita tak pernah jumpa selama ini kan. Begitu hebatnya orang yang ada ilmu dan tahu kelebihan-kelebihan ini sebelum kita meninggal dunia. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.